Selamat pagi kepada semua belajar tingkatan 1. Okay, saya hari ini saya akan sambung bab 2 lagi, faktor dan kandaan, dan subtopik yang terakhir iaitu kandaan, kandaan sepunya dan kandaan sepunya terkecil. So hari ini kita akan fokus kepada bagaimana kita nak menentukan kandaan sepunya dan menentukan GSTK. Ini adalah short form daripada kandaan sepunya terkecil, dan juga kita akan tengok contoh-contoh bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan kandaan sepunya terkecil atau kita panggil dia GSTK. So semua sila rujuk buku teks muka surat 38. Okay, saya masih guna lagi bahan daripada buku teks saya. Ini yang paling senang. Okay, apa itu kandaan, kandaan sepunya dan kandaan sepunya terkecil? Sebenarnya benda ni semua adalah awak dah belajar pun di sekolah rendah. Cuma kita tak ada sistem nama yang sesuai atau dia kenakan kepada awak pada di sekolah rendah. Okay, sebenarnya kandaan, okay, kandaan yang saya conteng di sini. Kandaan dia adalah sifir yang awak sudah hafal. Okay, sifir matematik yang awak sudah hafal. Okay, contohnya sekarang kita tengok sifir 2. Okay, awak dah hafal kan? 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. 2 darab 3, 6. 2 darab 4, 8. 2 darab 5, 10 dan seterusnya. Okay, kalau sifir 3, okay, sifir 9. Okay, saya ambil buku teks punya contoh kan. Sifir 9. 9 darab 1, 9. 9 darab 2, 18. 9 darab 3, 27. 9 darab 4 adalah 36 dan seterusnya. Okay, itu kita panggil sifir matematik. Tapi dalam sini sebenarnya semua nombor yang ini, okay, hasil daripada sifir 2, kita juga panggil sebagai nama baru adalah kandaan 2. Okay, kandaan bagi nombor 2. Okay, kandaan bagi 2. Okay. Sama juga untuk sifir 9. Hasil-hasil darab yang daripada sifir 9, kita juga panggil dia sebagai kandaan kandaan bagi 9. So, maka dengan perkataan, kalau kita kata, okey, bagaimana kita nak tentukan kandaan bagi 2, maksudnya adalah kita cari sifir 2. Sifir 2 yang awak sudah hafal di sekolah rendah. Okay, kalau dia tanya apa tu kandaan bagi 9, maka semua jawapan yang dalam sifir 9, dia adalah jawapan yang kita nak, okay, kandaan. Okay, dan kandaan sepunya adalah kita cari daripada dua jawapan di mana sepunya dia sama yang sama. Okay, kalau kita tengok sifir 2, okay, sifir 2 kalau saya sambung, okay, 12, 14, 16, 18, 20, 22 dan seterusnya. Okay, di sini kita nampak ada 18, sini pun ada 18. Maka kita boleh kata kandaan sepunya antara 2 dan 9 ialah 18 dan nombor-nombor lain lagi. Okay, sebenarnya kalau kita teruskan lagi, awak akan jumpa lagi. Okay, di mana dia akan bertemu lagi. Maka itu dinamakan kandaan sepunya. Okay, saya ulang. Okay, kandaan sebenarnya dia adalah jawapan daripada sifir yang awak sudah hafal. Tapi kita tak panggil sifir 2, tapi kita panggil dia kandaan bagi 2. Okay, sifir 9 yang awak dah hafal, so itu adalah kita panggil dia kandaan bagi 9. Okay, dan kandaan sepunya adalah daripada dua kandaan bagi sifir 2 dan bagi sifir 9. Mana nombor-nombor yang dia sama atau hasil jawapan dia adalah sama. Sama, ingat lagi hari itu kita belajar faktor sepunya kan. Ini adalah kandaan sepunya, iaitu jawapan yang ada sama antara dua kandaan, maka kita panggil dia sebagai kandaan sepunya. Okay, semua senang saja. Okay, hari itu faktor adalah bahagi, maka hari ini kandaan adalah darab. Sifir bagi sesuatu nombor. Okay, contoh 9. Dalam buku teks okay, tentukan sama ada 32 ialah kandaan sepunya bagi ni. So, bagaimana kita nak selesaikan dia? Okay. Bagaimana kita nak bukti 32 ni adalah kandaan sepunya ke tidak? Okay, cara pertama kita boleh senaraikan. Okay, macam itulah. 2, 4, lagi apa? 6, 8, 10, okay, 12, 14 dan sampai 32, 34, 36 kan? Memang nombor genap kan? Okay, sifir 8 pula. 8 darab 1, 8, 16, 24, lagi apa? 32, 40, 48 dan seterusnya. So, daripada sini kita nampak memang dalam dua-dua kandaan kita dapat 32. So, kita boleh kata 32 adalah kandaan sepunya. Maka kita boleh kata memang
32 ialah kandaan sepunya. Okey, kandaan sepunya bagi 2 dan 8. Okey, 2 dan 8. So, ya. Itu cara pertama kita selesaikan dia. Okey, cara kedua, kita boleh guna cara kita buat apa? Bahagi. Okey, pembahagian. Cara pertama kita senaraikan, cara kedua kita bahagi, iaitu 32 bahagi 2 sama dengan 16. Okey, boleh bahagi. Okey, 32 bahagi 8 adalah 4 bahagi. Okey, so 2 kedua-dua bahagi kita dapat nombor bulat. Ingat mesti nombor bulat. Barulah kita kata okey 32 ialah kandaan sepunya 2 dan 8. Okey, senang saja kita boleh senaraikan panjang. Okey, atau cara kedua adalah kita terus tekan kalkulator atau CV yang ada hafal memang ada dalam tu ada 32, maka terus kita jawab 32 ialah kandaan sepunya bagi 2 dan 8. Kita tengok soalan B 60. Okey, adakah nombor 60 adalah kandang sepunya? So kita boleh cara yang paling cepat adalah kita bahagilah 60 bahagi 5. Okey, tekan kalkulator, tengok apa yang kita dapat. 60 bahagi 5 kita dapat 12. Okey, 60 bahagi 15. Okey, tekan kalkulator kita akan dapat nombor 4. Okey, 60 bahagi 24. Okey, 60 bahagi 24 kita dapat 2.5. Okey, maka ini bukan nombor bulat. Okey, bukan nombor bulat. Maka kita cakap dia bukan kanda sepunya. 60 bukan kandaan sepunya bagi 5, 15 dan 24. Okey, seterusnya kita tengok C. C adalah 72, so kita guna cara yang sama, kita cuba bahagi. Kita tekan kalkulator, 72 bahagi 8, kita dapat 9. Okey. Okey, 72 bagi 9, 8. So, ini betul nombor bulat. 72 bagi 18, kita dapat 4. Itu betul lagi. 72 bagi 24. Okey, 3 nombor bulat. Maka kita kata dia adalah kandaan sepunya. Bagi 8, 9, 18 dan 24. Okay, kita cuba buat pembahagian. Paling cepatlah tekan kalkulator. Asalkan semua jawapan yang kita dapat adalah nombor bulat. Okay, nombor bulat tu maksudnya bukan perpuluhan, bukan pecahan. Okay, itu adalah jawapan yang kita nak. Mesti nombor bulat yang tepat. Maka 72 ialah kandaan sepunya bagi 8, 9, 18 dan 24. Itu maksudnya kandaan sepunya. Kita cuba semak ya ke tak. Okay, contoh 10, kita senaraikan 5 kandaan sepunya. Yang pertama bagi 2, 3 dan 4. Okay, yang ini dia minta kita senaraikan. So, apabila senaraikan, kita akan guna cara senaraikan. Okay, 2. Mana kandaan 2? Okay, saya tulis macam ni. Kandaan bagi 2. Sifir 2 lah. 2, 4, 6. Lagi apa? 8, 10, 12, 14. Okey, lagi apa? 16 dan seterusnya. Okey, kandaan bagi 3 pula. So, kita akan buat cara yang sama. Senaraikan semua kandaan yang kita nampak lah. Kita boleh hafal-hafal lah. Nak berapa banyak? Okey, sebenarnya kalau kita dah mula jumpa. Okay, kita dah mula jumpa ada satu kandaan sepunya yang ada. Kita dah boleh berhenti sebenarnya. Okey, so daripada 3 ni kita jumpa kandaan sepunya dia adalah bagi 2, 3 dan 4 ialah 12 dan yang lain. So kita jumpa 12 saja. Tapi sekarang dia nak 5 kan. 5 kandaan sepunya yang seterusnya. So kita baru jumpa 12. Mana yang kedua, ketiga, keempat. Takkan kita nak senaraikan sehingga penuh jawapan kan. So kita yang buat adalah, maka kita cari lagi. Teruskan. Mana dia? Okay, kita cari pula kandaan bagi 12. Okay, yang pertama 12, yang kedua sifir 12, 24, yang ketiga 36, yang seterusnya 48 dan yang terakhir adalah 60. Kenapa kita buat 5 saja? Sebab soalan minta kita senaraikan 5. Okay. So saya ulang kenapa kita minta 2, 3, 4 punya kandaan semuanya, kita akhirnya nak cari kandaan 12. Sebab kita daripada kandaan 2, kita 2, 3, 4 ni kita dapat kandaan sepunya dia adalah 12. Bermula daripada 12. Sebenarnya dia ada lagi banyak. Kalau awak rajin, awak senaraikan, memang awak akan jumpa. Okey, takkan tu cara dapat jawapan tapi terlalu lama. Maka kita apabila kita dah jumpa kandaan sepunya yang pertama, iaitu 12.
Okey, 12 yang kita dah dapat 12. Akhirnya kita terus cari kandaan 12. Okey, kita nak 5 aja kan. So kita cari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Maka selesailah untuk soalan ni. Kalau tidak memang kita boleh senaraikan dah sampai 60 kan. Berapa banyak nombor kita nak senaraikan kan. Okey, itu cara yang untuk membantu kita menyelesaikan soalan dengan lebih cepat, iaitu apabila jumpa kandaan sepunya yang pertama iaitu 12, maka kita ambil 12 ni, kita kandakan dia sekali lagi supaya dapatkan 5 jawapan yang kita nak. Okey, seterusnya sila sebelum ni saya ingatkan mana-mana yang kita saya bagi yang dalam sini sila salin dalam buku latihan anda, teruskan buku yang sama, tak ada buku yang lain. Termasuk juga latihan diri. Okey, selalu pelajar tanya saya, cikgu saya perlu ke buat semua? Ya, apabila saya suruh buat, memang buat semua. Tapi daripada A, B, C, D, E, F, saya biasanya akan ambil beberapa soalan untuk kita bincang. Selebihnya memang awak kena buat. Termasuk juga soalan yang saya dah bincang, buat juga dalam buku latihan. Okey, so sini saya ambil soalan mana? Saya ambil C ajalah. Okey, 360. So kita check adakah dia adalah kandaan sepunya atau bukan. So kita guna cara bahagi. Okey, 360 bahagi 4. Seterusnya 360 bahagi 6, kita dapat 60. Tekan kalkulator 360 bahagi 24, okey, dapat 15. Maka kita tulislah okey, 360 ialah kandaan sepunya. Guna cara pembahagian ni, buat lagi semua soalan A, B, C, D, E, F. Just tunjukkan ya atau tidak. Okey. Soalan 1 dah selesai. Lepas tu kita tengok soalan 2. Okey. Okey, senaraikan 5 keadaan sepunya. Ni 5 kan. So kita buatlah cara yang sama. Saya di sini saya ambil contoh G. Okey, G adalah 6, 15, 20, 24. So apa yang kita perlu buat adalah senaraikan dahulu apa dia punya kandaan dia, sifir 6. Okey, kandaan 6 tu sifir 6 lah. 6 lagi apa? 6. Okey. Disebabkan nombor dia terlalu banyak, kita ada lagi 15, sifir 15, 30, okey, dan seterusnya 20, 24. Okey, menyebabkan kita susah nak senaraikan. Maka kita guna kaedah yang kedua, iaitu pembahagian ulangan. Okey, ini kita dah belajar di faktor. Kita nak cari apa? Faktor sepunya terbesar kan? Kita ada guna cara ni. So yang ini kita akan guna juga pembahagian. So sama je 6, 15. Okey, 20, 24. Lepas tu kita bahagi. Okey, apakah nombor yang kita boleh bahagi? Okey, biasa kita bahagi dengan 2. Tapi yang ini kita ada special sikit. Okey, 6 bahagi 2. Kita kena baca macam ni 6 bahagi 2, awak pergi tekan kalkulator. Kita dapat 3. Okey, 15 bahagi 2. Okey, 15 bahagi 2 tak boleh. Betul. So tak boleh. Kalau dia tak boleh bahagi, ini kekalkan 15. Tak boleh bahagi. Okey, 20 bahagi 2 kita dapat 10. 24 bahagi 2 kita dapat 12. Okey, teruskan. Okey. So kita sekarang dah ada nombor ganjil pula 3. Okey, yang ni. So kita cuba bahagi 3 pula. Okey. So kita bacalah 3 bahagi 3 dapat. Okey, 3 bahagi 3 dapat 1. Kali ini 15 ni kita cuba bahagi 3. Okey, 15 bahagi 3 kita dapat 5. Okey, boleh bahagi. Okey, 10 bahagi 3. Kali ini 10 pula tak boleh bahagi. Okey, salin balik 10 tak boleh bahagi. Okey, 12 bahagi 3 boleh tekan kalkulator dia dapat 4. Okey. So di mana yang dah dapat 1 dah selesai. Jangan tengok dia dah. So sekarang kita tengok 5, 10, 4. So 5, 10 tu sifir 5. So saya cuba bahagi 5. Okey, saya cuba bahagi 5. Saya gerakkan. Okey, saya bahagi 5. So saya dapat 5 bahagi 5 dapat 1. 10 bahagi 5 dapat 2. Okey, 4 bahagi 5 tak jadi. Okey, salin balik 4. Okey, so sekarang kita jumpa lagi, dah jumpa 1. Dah selesai lagi 1. Okey, so 2 dengan 4. Ini adalah sifir berapa? Sifir 2. So kita bahagi 2. Yang dah 1, yang saya dah highlight 1 ni dah tak payah bahagi Okay, 2 bahagi 2 kita dapat 1. 4 bahagi 2 kita dapat 2. So jumpa lagi 1. Dah selesai 1. Yang tertinggal yang terakhir
kita guna sifar 2. 2 bahagi 2 dapat 1. So, okey. Ini berbeza dengan faktor tu, kita berhenti di mana yang tak boleh bahagi. Tapi di sini pembahagian untuk kandaan, kita perlu bahagi sehingga semua dapat 1. Yang tak boleh bahagi, kita salin dahulu nombor tu. Okay, kita kekalkan nombor tu ke seterusnya, baris seterusnya. Sehinggalah kita jumpa. Maka kita jumpa, akhirnya kita jumpa apa? Nombor tersebut. Okey, kita dapat dia, ini panggil apa? Kandaan sepunya terkecil. Okey, ini nama baru dia. Kandaan sepunya terkecil sama dengan 2 darab 3 darab 5 darab 2 darab 2. So, tekan kalkulator, kita dapat 2 darab 3 darab 5 darab 2 darab 2. Okey, 120. Okey. Ada orang tanya kan, kenapa kita buat bahagian G ni kena sampai guna pembahagian? Okey, guna pembahagian lebih menyenangkan apabila kita menyenaraikan. Sebab kita tak tahu pun sampai nombor berapa baru kita jumpa. So, sekarang kita jumpa, 120. So, daripada 120 ni, barulah kita guna apa? Kandaan. Jawapan kita, kandaan bagi 120. Okey, nombor pertama 120. Nombor kedua 240. Mana datar? Darab dengan kalkulator. Lepas tu 360. Lagi 480 dan yang terakhir adalah 600. Maka ini adalah jawapan bagi G. So, tengok nombor dia terlalu besar. Okey, kalau kita nak senaraikan, nak sampai bila ni? 6 ni sampai 600. Okey, soalan meter kita guna apa? Okey, hamparan elektronik untuk membantu awak. Awak boleh guna Excel. Awak tengok contoh buku teks dah terangkan guna Excel untuk awak dapatkan jawapan. Tapi bagaimana nak tulis? So, salah satu cara kedua adalah kita guna pembahagian ulangan. Saya ulang kita bahagi. Okey, mana ada nombor kita cuba bahagi sehingga kita dapat 1. Nombor yang tak boleh bahagi, contohnya 15 ni tak boleh bahagi 2, maka salin balik. Okey, salin balik jangan kacau dia, salin balik aja. Yang boleh bahagi kita bahagi. Tulis jawapan dia. 6 bahagi 2 3, 20 bahagi 2 adalah 10, 24 bahagi 2 adalah 12. Dan seterusnya sehingga kita dapatlah semua nilai di bawah ni jadi 1. Dah jadi 1, tak payah kacau lah. Bawah ni memang kosong. Maka kita keluarkan semua nombor ni. 2 darab 3 darab 5 darab 2. Ini nombor dia. 2 darab 5, 3 dapatlah 20. 120. Maka 120, 240, 360, 400. Ini adalah 5 kandaan sepunya bagi soalan G. Okey. Nampak kalau contohnya soalan F dengan H, nombor dia terlalu banyak, terlalu besar, kita boleh guna cara pembahagian ulangan. Okay, tapi kalau contohnya A dengan B dengan C ni nombor dia kecil-kecil, sikit-sikit, bolehlah guna senaraikan dan boleh selesai. Okay, saya bagi 2 pilihan, awak pilihlah salah satu cara yang menyenangkan kerja anda. Okay, cuba siapkan. Okay, seterusnya kita tengok apa itu kandaan sepunya terkecil. Dengan secara tidak langsung, saya dah tunjuk cara dia adalah kandaan sekecil, paling kecil yang macam ni lah. Nombor pertama yang mereka sama. Okay, 16, 15, 20, 24. Okay, apa nombor pertama yang dia boleh jumpa adalah 120. Kalau awak senaraikan banyak-banyak, memang awak akan jumpa dia sama. Okay, jika nombor dia sikit, kita guna senaraikan. Contohnya macam ni lah. Jika dia kecil-kecil sikit 2, 3, bolehlah kita senaraikan. Contohnya 2. Okey, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Okey, kandaan 3, 3, 6, 9, 12, lagi apa? 15 dan seterusnya. So, daripada sini kita dah jumpa, ada 6. Maka dia punya kandaan sepunya terkecil bagi 2 dan 3 ialah 6. Okey, senang kan? Okey, kalau untuk B, kita ada 3, 6, 9. Sama juga kita boleh senaraikan 3, 6, lagi apa? Sehinggalah kita jumpa. Kita senaraikan, lepas tu kita jumpa, pada mana? Okey, 18, 18, 18. So, kita dah tahu kandaan sepunya terkecil dia adalah 18. Senaraikan, macam ni dah jumpa jawapan. Atau kita guna cara pembahagian ulangan. Okey, contohnya saya ambil B. Okey, saya ambil A lah. Sama juga saya tunjukkan. Bagaimana kita nak bahagi.
So bahagi 2. Okay. 2 bahagi 2 kita dapat 1. 3 bahagi 2 tak boleh. So salin balik. Lepas tu bahagi 3. Okay. 3 bahagi 3 dapat 1. Okay. Selesai. Ini benda selesai. Maka dia adalah 2 darab 3 sama dengan 6. Adakah dia sama? So sama. GSTK adalah 6. Okay. Nampak? Kalau nombor dia kecil, kita senaraikan lagi cepat daripada kita buat pembahagian ulangan. Tapi kalau nombor dia dah banyak, contohnya 3, 6, 9, kita boleh guna pembahagian ulangan. So nombor pertama sebab dah ada ganjil dan memang ini sifar 3, kita letaklah 3. 3 bahagi 3 dapat 1. Okey, lepas tu 6 bahagi 3 dapat 2, 9 bahagi 3 dapat 3. Okey. So bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab 1 ni dah selesai dengan kaca dia. Kita 2 bahagi 2 dapat 1. Okey, 2 bahagi 2 dapat 1. 3 ni tak boleh bahagi. Salin balik. Okey, 3. Okey, lepas tu bahagi lagi. Dah ni dah jumpa 1 dah selesai. Okey, 3 kita letak bahagi 3. So dapat berapa? 3 bahagi 3 dapat 1. Ini pun dah selesai. Okey. Maka kita dapat 3 darab 2 darab 3 sama dengan 18. Tekan kalkulator. So sama tak jawapan dia? Masih sama 18. Sama macam yang jawapan tadi atas kan. So kandaan sepunya terkecil bagi 3, 6 dan 9 ialah 18. Kita boleh guna cara senaraikan dan kita juga boleh guna cara pembahagian. Okey, itu saya dah tunjuk. Okey, yang seterusnya, ni yang tadi saya cakap, kita boleh guna kaedah alternatif. Kena pasti nombor yang terbesar. Okey, senaraikan keadaan nombor terbesar. Okey, ini kan tadi juga 12. Okey, 38 12 kita boleh senaraikan. Okey, 12 24 36. Okey, lepas tu adakah dia boleh dibahagi tepat kepada 3 nombor ni? Maka dia adalah 24. Itu yang terkecil. Okey, kita ada banyak cara untuk kita dapat. Contoh sini dia punya maksud adalah tadi. Okey, contoh saya ambil apa? 3 6 9. So nombor paling besar adalah 9. So kita buat 9 punya kandaan. So 9 lagi apa? 18 lagi 27 sifar dia 36 dan seterusnya. So kita cuba ambil nombor yang pertama 9 dah, jangan tengok dah. Ambil 18. So 18 bahagi 3, 18 bahagi 6, 18 bahagi 9. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. So maka 18 ialah jawapan. Okey, ini kebetulan jika nombor dia hampir-hampir Kalau macam tadi tu 120 tu berapa lama awak nak buat? Faham semua cara boleh dapat jawapan. Ada cara yang cepat, ada cara yang lambat. Okey, ikut soalan. Okey, latih diri seperti biasa, sila jawab semua soalan. Okey, guna kaedah yang sesuai. So saya cadangkan lebih sesuai kita guna bahagian bahagi. So saya ambil contohnya F saya ambil F. Okey, 8 14 dengan 32. So saya guna cara pembahagian. Okey, 8 14 32. So apa dia? Nak guna cepat sifar berapa? Kalau awak tengok ini sifar 2. Okey, so kita guna 2, tak apa, bahagi 2. So bahagi 2, 8 bagi 2 4, ni bahagi 2 dapat 7, bahagi 2 dapat 16. Tekan kalkulator Okey, apa lagi nombor yang kita boleh bahagi? Nak bagi 2. Okey, 4 bahagi 2 dapat 2. Okey, 7 bahagi 2 tak dapat. Okey, turun balik 7. Okey, 16 bahagi 2 8. Okey, seterusnya nak bahagi apa lagi? Bahagi 2 lagi sebab ada sifar 2 kan. Okey, tak apa, kita bahagi lagi 2. 2 bahagi 2 dapat 1. 7 masih lagi tak boleh bahagi 2, kekalkan 7. Okey, 8 bahagi 2 dapat 4. Sebab dah jumpa 1 kan, dah selesai satu nombor. Okey, so sekarang 7 dengan 4. 4 lebih kecil kan. Okey, kita bahagi 4. Kenapa kita bahagi 4? Sebab 4 bahagi 4 kita dapat 1. Selesaikan dia. 7 ni kekal, turunkan 7. Sebab tak boleh selesai kan. 7. Okey, akhir sekali barulah kita bahagi 7. 7 bahagi 7 dapat 1. Dia pun dah selesai. Nampak Okay, ulang
Bahagi 2 semua boleh bahagi. Okey, bahagi 2 lagi 7 tu tak boleh bahagi 2. So dia tak boleh bahagi, kita salin saja. Salin sampai habis. Akhirnya semua dah bahagi. Okey, apabila semua dah dapat, maka barulah kita pergi cari dia punya ni nombor dia 2 darab 2 darab 2 darab 4 darab 7. So tekan kalkulator, kita jumpa 2 darab 2 darab 2 darab 4 darab 7 adalah 224. Okey. So kataan sepunya terkecil bagi 8, 14 dan 32 ialah 224. Okey, nombor ni. Okey, saya ambil lagi satu contoh H. Saya ambil H H. Okey, saya kecilkan. Okey, 4, 15, 60. So kita bahagi berapa? Okey, kita bahagi 2. So 4 bahagi 2 dapat 2. 15 tak boleh bahagi 2, turunkan. So 15. 60 bahagi 2 adalah 30. Okey, dah selesai baris yang pertama. Okey, baris kedua kita bahagi 2 lagi. Okey, 2 bahagi 2 kita dapat 1. Okey, dah selesai. Ada 1 dah selesai. Okey, 15 masih lagi tak boleh bahagi 2. Okey, salin balik. Okey, 30 bahagi 2 kita dapat berapa? 30 bahagi 2 tekan kalkulator dapat 15. Okey, ni dah 1 dah selesai, jangan tengok dia lah. So, 22 adalah 15. So, kita terus guna sifir 15. Okey, 15 bagi 15 dapat 1. 15 bagi 15, 1. Okey, selesai. Maka, nombor yang kita adalah 2 darab 2 darab 15. So, tekan kalkulator, 4 ni 60. Maka apa dia? Kandaan sepunya terkecil bagi 4, 15 dan 60 ialah 60. Okey, saya dah terangkan semua. Balik teruskan A, B, C, D, E, G. Semua ni sila buat dalam buku latihan. Okey, termasuk F dengan H yang saya dah bincangkan. Okey. Seterusnya, berkenaan anda menyelesaikan masalah, ini saya akan bincang pada video yang seterusnya. Okey. Okay, dia tak banyak benda. Awak boleh rujuk buku teks. Nanti kita akan bincang pada video yang kedua. Okay, untuk hari ini, sekian. Terima kasih. Lengkapkan dahulu latihan untuk kataan sepunya dan kataan sepunya terkecil.